InsyaAllah mulakan kuliah Maghrib malam ni dengan kita sama-sama baca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil ridham syallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Para Islam ghaiban wa sa'uru ghariman kama bada fa tuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang dihormati Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fadil Tuan Bilal, tentunya pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang semua sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Lagi kita dapat bersama untuk malam ni untuk kita sambung kuliah fiqh bab munakahat. Jadi kita dah masuk kepada bab nafkah. Baik, nafkah hari itu maksudnya dari segi bahasa mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu. Mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu, itu segi bahasa. Sedangkan daripada segi istilah bermaksud semua keperluan asas. Semua keperluan asas manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Ia dinamakan nafkah kerana ia dikeluarkan atau dihabiskan untuk tujuan keperluan asas tersebut. Gitu. Kemudian pembagian nafkah hari itu dah sentuh sikit. Nafkah seseorang pada diri sendiri. Pertama, yang paling penting, nafkah atas diri sendiri. Yang kedua, nafkah furu' kepada usul. Nafkah
anak kepada bapa, nafkah furuk pada usul. Kemudian nafkah usul pada furuk, nafkah ayah atau mak, kan? Ayah atau mak kepada furuk, anak-anak. Kemudian nafkah suami kepada isteri, serta nafkah-nafkah lain. Kemudian kita lihat nafkah atas diri sendiri. Nafkah atas diri sendiri makna kewajipan beri nafkah yang paling rendah adalah terhadap diri sendirilah. Keperluan diri sendiri, apa keperluan diri sendiri. Jika berkemampuan dan naklah didahulukan daripada nafkah lain. Nafkah diri sendiri maknanya keperluan diri sendiri itulah kena uruskan dululah. Mana benda-benda yang menjadi asas kepada diri sendiri kenalah diselesaikan dahulu, barulah kita selesaikan nafkah untuk anak, bini dan sebagainya. Nafkah ini meliputi semua keperluan asas manusia seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Nafkah terhadap diri sendiri wajib daripada harta sendiri. Wajib atas harta sendiri. Jangan ambil harta orang. Jangan ambil harta orang, tapi harta sendiri maknanya kita kena bekerja lah, betul ni. Setiap individu mesti bekerja mencari keperluan hidup. Apalagi kalau kita sebagai tonggak keluarga kan, sebagai suami. Bukan saja nafkah atas diri sendiri, nafkah isteri lagi, anak-anak dan sebagainya. Kalau ada binatang ternakan, maknanya keperluan binatang ternakan pun kita kena bagi jugalah. Jadi selagi dia memiliki harta yang boleh digunakan sebagai nafkah diri sendiri. Ini berdasarkan kepada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terima daripada Jabir. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala a'taqa rajulun min bani Gudrati abdan lahu an duburin. Fabalagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alaka malun ghairuh, alaka malun ghairuh. Qala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yastarihi minni. Fastarahu Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu bisama mi'ah dirhaman. Faja'a biha Rasulullah sallallahu fadafaha ilahi summa qala ibda' bin nafsika wa tasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un faliyahlika fa in fadala an ahlika syai'un falizi qarabatika fa in fadala an zikri qarabatika syai'un fa hakaza wa hakaza wa hakaza atau kama qala Rasulullah sallallahu. Hadis terima daripada Jabir. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata ia, a'taqa rajulun min bani Ghudwati abdan lahu an duburin. Seorang lelaki daripada Bani Udrah seorang lelaki daripada Bani Gudratin, dia telah memerdekakan hambanya secara ta'liq, iaitu hamba tersebut merdeka selepas beliau meninggal dunia. Maknanya kalau dia meninggal dunia kau merdeka, atau merdeka secara ta'liq. Jadi bukan saja dalam bab kata nikah kahwin, tetapi dalam bab ni pun ada juga berlakunya ta'liq. Mana boleh ta'liq lah macam tu. Jadi seorang lelaki daripada Bani Udrah, dia memerdekakan hambanya secara ta'liq, iaitu hamba tersebut merdeka selepas meninggal dunia. Mana kalau dia meninggal dunia, dia kata engkau merdeka lah, macam tu. Jadi berita tadi telah pun sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Fabalagha zalika ila Rasulullah SAW. Faqala alaka malun ghairuh. Maka Nabi pun berkatalah kepada dia, bertanya pada lelaki tersebut, adakah kamu memiliki harta yang lain? Adakah engkau memiliki harta yang lain? Faqala la, tidak. Maka Nabi berkata, siapakah yang ingin membeli hamba ini? Kan man yastarihi minni.
siapa yang nak beli hamba ni? Lalu berkatalah Nuaim bin Abdullah bin Adawi, maka dia membelinya dengan 800 dirham. Samanina miratin dirhamin. Jadi dia memerdekakan hamba tadi, dia beli dengan harga 800 dirham. Kemudian Nabi menyerahkan duit itu kepada lelaki Bani Udrah tersebut dan bersabda, mulakanlah nafkah dengan dirimu. Ibda' bin nafsika. Mulakan nafkah akan dirimu. Fatasaddaq alaiha. Kemudian maka dia pun bersedekahlah atasnya. Mana dimulakan dengan diri dia, maknanya dia bersedekah dengan harta tadi dan juga keperluan-keperluan lainlah untuk diri dia. Kalau ada lebihan dia bersedekah. Fa'in fadala syai'un fa'ali halik. Maka jikalau ada berbaki lagi, maka bagilah kepada ahli keluarga engkau. Maka ada baki bagi ahli keluarga engkau. Fa'in fadala an ahlik syai'un falizi kerabatika. Maka jikalau ada berbaki lagi daripada ahli keluarga engkau, maka berikanlah kepada kaum kerabat pula, pada kaum kerabat engkau. Falizi li kerabatika. Fa'in fadala an zi kerabatika syai'un fahakaza wa hakaza. Maka jikalau ada lebih lagi daripada kerabat tadi, kau dah bagi kerabat, kemudian ada lebihan lagi daripada duit tadi. Kan duit tadi sebanyak apa tadi tuan-tuan? Samani namiah. Maknanya 800. Samani maknanya 800 dirhamin. 800 dirham lah duit itu. Banyaklah 800 dirham. Kan? Jadi duit tadi naklah kau mulakan atas diri kau, belanja untuk diri kau sendiri. Kemudian kamu boleh bersedekah. Maka kalau ada lebihan, bagi ahli keluarga kau. Kalau ada lebihan lagi, kan, maka bagilah kepada kerabatika. Bagilah kau kerabat kau. Fahakaza wa hakaza. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nampak tak? Jadi dalil ni, hadis ni merupakan satu dalil lah. Dalil ataupun hujah, maknanya dalam bab nafkah ni naklah didahulukan dahululah, macam tu. Tapi janganlah kita mementingkan diri sendiri, sedangkan nafkah yang lain kita tak ambil berat. Pun tak boleh juga. Kan? Sampai berlebih-lebih pula kita menimbun-limbun lah untuk diri sendiri. Sampaikan anak bini pun tak makan, anak bini pun kata pakaian ni pun tak tukar, makanan pun orang kata makan pun hanya sekadar nasi dengan garam aja. Sedangkan dia makan sedap-sedap, KFC lah, McDonald lah. Tak? Lepas tu apa lagi? Macam-macam lah. Makan sedap-sedap ni cuma dia boleh beli. Tapi anak bini dia makan hanya nasi dengan garam aja, tuan-tuan. Jadi ni tak teli lah, tak balance macam tu kan. Macam tu. Walaupun kalau ikut pada hadis ni kena dahulukan diri sendiri. Tapi kalau dulu sendiri pun maknanya janganlah berlebihan untuk diri sendiri. Sampaikan ahli keluarga kita, orang yang lain yang sepatutnya kita bagi nafkah, kita abaikan. Gitu. Baik, kemudian nafkah usul pada furuk. Nafkah usul pada furuk, bapa dan datuk ke atas wajib memberi nafkah anaknya, cucu dan ke bawah. Bapa dan datuk ke atas wajib memberi nafkah anaknya, cucu dan ke bawah. Datuk ni kalau seandainya bapa tak ada lah. Tapi kalau bapa ada, biasanya bapa lah bagi nafkah pada anak. Datuk ni sambilan je, sampingan je bagi pada cucu. Tapi kalau datuk nak bagi datuk, ayo duit banyak. Sedangkan anak sendiri pun duit tak banyak. Kerja pun orang kata tak tetap. Kejap kerja, kejap berhenti. Kerja sana, lepas tu kerja sekejap berhenti. Lepas tu pindah lagi kerja lain. Pun kerja kejap, lepas tu berhenti. Tak ada pendapatan tetap. Datuk banyak duit. Pendapatan pencen cuma pencen askar, pencen polis Singapura. Tuan-tuan. Duit banyak. Jadi walaupun anak, jadi dia naklah bantu cucu dia lah. Cucu dia takkan nak bantu kan. Macam tu. Baik. Dan ke bawah. Bapa dan datuk ke atas wajib menafkah anaknya, cucu dan ke bawah. Cucu, apa bawah cucu apa? Cicit. Cicit macam tu.
Itu kalau seandainya ayah dia tak ada. Kalau ayah dia ada, mampu beri nafkah, kan? Jadi datuk tak perlulah beri nafkah. Tapi kalau ayah pun tak kerja macam cakap tadi, maka datuklah kena bantu. Kan? Oleh itu bapa bertanggungjawab memberi semua jenis nafkah kepada anak-anaknya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sama ada lelaki atau perempuan, dan itu memang anak dia sendiri, anak kandung dia sendirilah. Lainlah kalau anak, orang kata, kalau anak tak sataraf. Kalau anak tak saraf, bapa tak wajib bagi nafkah. Yang wajib bagi yang nafkah itu ibu saja. Ibu saja yang wajib. Tapi atas belas ihsan, belas kasihan, kan? Tak ada masalah lah kalau kita bagi nafkah pada anak luar nikah itu. Sebab ada yang kadang-kadang yang dah terlanjur, sebelum berkahwin dah terlanjur dah. Banyak kes yang jumpa macam tu. Masa saya kerja pendaftar dulu. Nak buat macam mana ustaz? Dulu saya muda-muda ni dogi sikit, kan? Nafsu muda ustaz, kata kan? Macam tu. Jadi lah dapatlah anak luar nikah seorang, kan? Macam tu. Jadi kalau ikutkan anak luar nikah ni, tak wajib bagi nafkah oleh bapa tu. Bapa biologi tak wajib. Yang wajib menafkah tu ibu dia. Dia apa semua dinisbahkan pada ibu. Tapi kalau bapa nak bagi bantuan, bagi kewangan pun tak ada masalah, kan? Maknanya itu pun dari segi biologi dia tu anak dia juga, kan? Tapi dari segi hukum bukan anak dia, sebab anak bukan tak sataraf. Baik. Kemudian jika mereka tidak punya bapa, maka datuk wajib mengambil tanggungjawab tersebut. Jika mereka tak punya bapa, so siapa yang tanggungjawab? Datuk wajib mengambil tanggungjawab tersebut dengan bagi nafkah kepada cucu dia. Berapa orang cucu dia? 10 orang cucu dia, 10 lah kena bagi. Dah anak dia ramai, macam mana? Kita anak tak ramai tapi cucu ramai. Macam tu kan? Cucu ramai, bila ayah dia tak ada, wajiblah bagi nafkah. Bantulah cucu tadi. Sekolahan dia, pakaian dia, kan? Kalau time raya tu berikanlah baju dia. Macam mana kita bertukar baju, kita baju baru waktu raya, kita juga dengan cucu kita pun nak juga baju yang baru juga. Dah ayah tak ada. Macam tu. Tempat membanjur ngatuk ngatuk lah. Mana pergi atuk kan ngekor lah tu. Atuk pergi kedai kan ikut, atuk pergi kerja kan ikut, atuk pergi pasar kan ikut. Macam tu. Dah tu cucu dia. Kalau 10 cucu, 10 lah kena sediakan keperluan dia. Dah cucu ramai, kan? Itulah seterusnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Fa'in aradna lakum fa'atuhunna ujurahun. Fa'in aradna lakum fa'atuhunna ujurahun. Yang maksudnya kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah mereka upah dia. Mereka berikanlah upahnya. Ini maknanya suamilah. Suami bagi nafkah pada isteri. Nafkah usul kepada furuk. Usul kepada furuk. Ayat ini menjelaskan bahawa perempuan yang menyusukan anak orang lain, ini berkenaan dengan penyusuan pula. Ayat ini menjelaskan bahawa perempuan yang menyusukan anak orang lain wajib diberi upah oleh bapa anak tersebut. Ini bermakna kewajipan memberi nafkah kepada anak lebih utama dilaksanakan oleh bapa. Berdasarkan pada hadis inilah. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang menyusukan anak orang lain, maka perempuan yang menyusukan anak itu wajib dibagi nafkah. Wajib dibagi nafkah oleh ayah tadilah. Macam tu. Ini bermakna kewajipan nafkah, kewajipan beri nafkah kepada anak lebih utama dilaksanakan oleh bapa. Bapa lah orang yang ada autoriti lah, yang kuasa lagi besar untuk memberi nafkah kepada anak. Kalau bapa tak ada tadi, itulah datuk lah. Datuk. Kalau Nabi, tuan-tuan, Nabi ketika Nabi ayah dia wafat, so Nabi dipelala oleh siapa? Datuk kan?
datuk, itulah Abu Abdul Muttalib kan. Bila datuk dah meninggal, maka dipelihara oleh bapa saudara, itulah Abu Talib. Nampak tak? Jadi dia akan jatuh pada datuk. Bila datuk dah tak ada, jatuh pada bapa saudara pula. Mana dia ke atas. Puruk ke atas je tu. Okey. Baik. Kemudian hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, liman arada aitimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang bermaksud, dan ibu-ibu naklah menyusukan anak mereka selama 2 tahun genap. Ini dalam bab kata penyusuan hadanah. Dan ibu-ibu naklah menyusukan anak mereka selama 2 tahun genap. Dan bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan, dan kewajipan bapa pula memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Mana bagi upah lah. Bagi upah. Itu juga kita bagi upah lah pada isteri kita. Sebab dia dah mengandungkan anak kita kan. Perempuan tadi mengandung disebabkan apa? Isteri kita mengandung disebabkan apa? Isteri tuan-tuan tu mengandung disebabkan apa? Tuan-tuan lah. Disebabkan tuan-tuan lah, maka isteri tuan-tuan tu mengandung. Kan? Jadi okey, jadi isteri yang telah mengandung kan, dan dia mengandungkan anak kita, maka wajib bagi nafkah untuk dia. Lepas itu pula anak tu lahir pula, menyusu pula dengan isteri kita. Dia menyusu dengan isteri kita kan. So kena juga bagi nafkah pada isteri tadi. Mana banyaklah tanggungjawab tu, bukan saja pakaian dia, isteri kita, makan minum dia, tempat tinggal dia dan sebagainya. Kalau pendidikan, kalau dia nak sambung belajar, isteri nak sambung belajar, kita bantu dia. Betul juga, sebabkan dia telah menjaga anak kita kan, menyusukan anak kita, maka wajiblah juga kita bagi upah pada dia. Disebabkan dia telah menyusukan. Sebab anak tak menyusu dengan bapa. Tak? Ada tak anak menyusu dengan bapa? Tak ada. Anak menyusu dengan ibu. Jadi ibu itulah yang kena bagi upah. Kita kena bagi upah lah dengan dia. Upah tu berapa ustaz? Itu perbincangan lah. Perbincangan tuan-tuan dengan isteri tuan-tuan. Itu pula pada dia lah tuan-tuan berapa nak bagi. So maknanya nafkah ni banyak lah. Kalau kita fikir-fikir agak kan dulu agak cukup tak agak bagi nafkah dengan isteri. Kan? Baik. Tapi ada juga isteri kadang dia tak kisah pun. Dia jenis tak kisah. Maknanya dah sama, kata berjanji setia sehidup semati kan, suami isteri. Dia kata ni dah menjadi tanggungjawab saya abang, dia kata. Kan menyusukan anak, menjaga anak, mendidik anak dan sebagainya. Tapi kita lah kena bagilah support kan pada isteri kita tu, kerana dia telah maklumlah kalau anak tuan-tuan ada berapa orang, 10 orang berderet, tak 10 kali dia mengandung. 10 orang anak, laki-laki perempuan. Lepas tu ada pula mengandung secara normal, lahir mengandung secara normal. Ada pula yang jenis dilahirkan secara pembedahan. Tu semualah tu. Tu semua Nabi kira tu. Jadi besarlah pengorbanan isteri tuan-tuan tu. Besarlah pengorbanan tu. Ucapkanlah terima kasih kepada isteri tuan-tuan tu. Balik ucaplah terima kasih. Terima kasihlah. Terima kasih telah menjaga kan dan berikan keperluan-keperluan kepada anak. Itu. Baik. Suruhnya dalam ayat ini menisbahkan anak kepada bapanya yang menggunakan lafaz lam ikhtisas. Ikhtisas maknanya pengkhususan. Membawa makna bapa dikhususkan bertanggungjawab beri nafkah pada anak-anaknya. So yang wajib bagi nafkah ni ialah bapa. Bapa dikhususkan bertanggungjawab beri nafkah pada anak-anak. Sehubungan itu, kewajipan bapa memberi nafkah pada ibu yang menyusukan anak. Nampak?
Jadi sebabkan oleh kita wajib bagi nafkah pada anak, jadi anak tadi kan kita tak boleh bagi direct bagi anak pada anak. Kalau anak tu dah besar, boleh kita bagi direct duit pada dia. Kalau anak yang masih kecil, bawah 2 tahun, macam mana kita nak bagi duit pada dia? Dia pun tak reti nak uruskan duit. Dia pun tak reti nak, orang kata, minum susu sendiri, pakai lampin sendiri, basuh berak kencing sendiri. Semua diuruskan oleh isteri kan. Ada juga suami menguruskan, ada juga. Tapi kebanyakannya biasanya isteri yang menguruskan anak yang masih kecil, yang bawah 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Kalau ikutkan, kita wajib bagi nafkah pada anak itu. Tapi sebabkan anak tak mampu untuk menggunakan duit, tak boleh menggunakan, tak pandai menggunakan duit, so kita bagi duit pada ibu dia. Maka wajiblah kita bagi nafkah pada ibu. Sebab ibu tu akan menyampaikan, mengeluarkan susu dia kan, untuk digunakan oleh anak tadi untuk minum. Macam tu. Tu yang jadi menetek lah. Ada juga yang tak menetek, beli susu tin je lah macam tu. Walaupun beli susu tin pun, maknanya keperluan juga anak tadi. Keperluan dia. Wajib juga pada kita bagi nafkah dia. Jadi sehubungan itu, kewajipan bapa beri nafkah pada ibu yang menyusukan anaknya, menunjukkan bahawa kewajipannya memberi nafkah pada anak-anaknya adalah lebih utama. Ini berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna Hindan binta Utbah qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhastu minhu wa huwa la ya'lamu. Faqala khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Disimakkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya, inna Hindan, sesungguhnya Hindun binti Utbah. Qalat, telah berkata ia, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapa suami aku, iaitulah Abu Sufyan, dia adalah seorang lelaki yang bakhil. Kata Hindun. Hindun ni isteri dia, suami dia itulah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ni dia kata lelaki kedekut. Sama macam Haji Kedekut. Haji Bakhil bin Haji Kedekut kan. Labu bin Kundum kan, lepas tu Labi bin Kura-Kura, cerita Piramli tu kan. Jadi Hakim pun kata pelik betul lah kan nama tuan-tuan ni, kamu bertiga ni. Baik, jadi Abu Sufyan ni laki-laki syahih. Shin ha ya ha. Syahih ni lelaki yang kedekut, bakil. Walaisa yu'tini ma yakfini, tiada ia memberi akan aku sesuatu yang mencukupi akan diriku, wa waladi, dan anakku, illa ma akhastu minhu, kecuali aku terpaksa ambil tanpa pengetahuannya, wa huwa la ya'lamu, dia tak tahu, maka dia ambil dari suami dia. Suami pergi kerja ataupun suami tidur berkoruh macam tu, dia pun pergilah gabur kocek suami kan. Ataupun mungkin dia tahu ke mana suami letak duit. Contohnya buah bantal ke, dalam laci ke, buah kati ke, dia tahulah. Biasa perempuan kan dia tahu mana suami letak, semua dia tahu. Berapa gaji suami semua dia tahu. Berapa duit dalam bank suami semua dia tahu. Biasa perempuan nak kan, isteri tahulah. Tapi juga ada juga isteri tak tahu. Mana sembunyikan daripada pengetahuan isteri dia, ada juga macam tu. Kebanyakan tahulah, sikit sebanyak tahulah. Baik, fakulah berkata ia, apa kata Nabi? Khuzi ma yakfiki, ambil oleh kamu sesuatu yang memadai akan diri kau, yang mencukupi akan diri kau, wa waladika, dan anak-anak kau, bil ma'ruf, dengan secara ma'ruf.
makna ambillah secukupnya. Mana sekadar keperluan kamu, cukuplah keperluan kamu. Apa? Berapa keperluan kamu dalam satu hari? Contohlah perempuan zaman sekarang, berapa keperluan untuk diri dia satu hari? Contohnya berapa? Ataupun sebulan. Kalau tak ambil sehari, kadang ambil sebulan. Sebulan contohnya 500. Tak? Keperluannya contohnya 500. Ataupun 400 lah keperluan seorang isteri. Jadi ambillah 400. Anak-anak lagi? Seorang anak, contohnya kalau anak ada 5, seorang anak berapa nafkah untuk satu bulan, untuk satu hari kan? Jadi dia ambil lah, berdasarkan pada keperluan dia. Jangan ambil lebih. Pakailah dia Abu Sufyan kang. Tapi Abu Sufyan ni sebenarnya dia orang kaya. Sufyan ni kaya, kan? Dia ni termasuk dalam pembesar Quraisy. Tapi dia ni masuk Islam lambat. Dia masuk Islam lah, lambat dia. Dia masuk Islam pada pembukaan kota Mekah. Waktu baru dia masuk Islam, Abu Sufyan. Baik. Maka Nabi kata, khuzi ma yakfiki wa waliki bil ma'ruf. Ambillah perbelanjaan untukmu dan anakmu secukupnya. Baik. Kemudian cucu juga termasuk dalam hukum ini. Kerana persamaan nisbah keturunan dan keperluan dengan anak. Kerana persamaan nisbah keturunan dan keperluan dengan anak. Jadi cucu jugalah, termasuk juga. Itu kalau seandainya memang ayah dia tak ada, sebab kalau ayah dia meninggal dunia, jadi tanggungjawab datuk lah. Datuk lah kena bantulah. Menyolahkan dia. Kalau cucu tu masih kecil, maka bantulah dia. Bagilah apakah sekolahkan dia cucu tu, bagi pelajaran pada cucu tu, hantar dia pergi sekolah, ambil pergi sekolah. Kita tengok zaman sekarang ni disebabkan oleh ayah sibuk. Ayah sibuk, siapa yang ambil ke sekolah cucu? Siapa? Atuk lah. Atuk pergi ambil, atuk pergi hantar, tuan-tuan. Sebab ayah sibuk kerja. Kerja pula jauh. Jadi yang pergi hantar sekolah cucu. Atuk yang pergi hantar, macam tu. Jadi apa-apa hal atuk, macam tu. Kadang lebih didengar cakap atuk daripada cakap ayah. Cakap ayah tak nak dengar tu. Cakap atuk dengar. Sebab asyik dia manja dengan atuk macam tu. Baik, kemudian syarat wajib nafkah usul pada furuk. Syarat usul wajib bagi nafkah pada usul, pada furuk. Syarat usul wajib nafkah pada furuk ialah pertama, mereka mempunyai makanan yang melebihi keperluan diri sendiri dan isteri untuk tempoh sehari semalam. Jadi syarat usul maknanya apa? Bapa kan? Usul bapa lah. Syarat usul wajib beri nafkah pada furuk, pada anak. Jadi mereka mempunyai makanan yang melebihi keperluan diri dan isteri untuk tempoh sehari semalam. Jika makanan yang dimiliki hanya cukup digunakan dalam tempoh tersebut untuk diri sendiri sahaja atau untuk diri dan isteri, maka tak wajib memberi nafkah kepada furuk, kata musannaf. Jadi mana kalau makanan tu hanya cukup untuk diri sendiri dan untuk isteri, maka tak wajib nafkah kepada furuk, pada anak itu. Tapi atas nama belas ihsan, biasanya kita dahulukan anak. Kebanyakan kita begitu kan. Tak apalah ayah tak makan, kau makanlah. Macam tu. Kau makanlah dengan mak kau, gitu. Ayah tak makan pun tak apa. Tersayang itu ayah dengan anak tu kan. Sayang anak-anak maknanya. Tapi ada kadang-kadang tak sayang anak. Mana segala keperluan anak tu tak dia ambil tahu. Kemudian sewa rumah pun tertunggak, tak bayar bil telefon, bil api, bil air semua tertunggak. Semua tertunggak tu kan. Duit kerja dia kerja tapi entah mana pergi duit tu yang kadang-kadang berlaku perceraian. Kenapa berlaku perceraian dalam rumah tangga? Dalam rumah tangga biasanya antara satu sebabnya maknanya suami itu dia kerja tapi duit tak tahu ke mana. Entah mana ke mana dibelanjakan pun tak tahu. Sampai isteri pun tak tahu ke mana dibelanjakan. Bila minta duit tak ada tapi kerja. Mana pergi duit tadi? Baik. Kemudian furuk naklah seorang yang fakir. Di samping masih kecil, tua atau gila.
Oleh itu nafkah furuk yang masih kecil, furuk yang fakir dan tak mampu bekerja, dan furuk yang fakir dan gila adalah tanggungjawab bapa. Tanggungjawab apa? Jadi syarat nafkah furuk, nafkah usul pada furuk ni, nafkah ayah pada anak ni, maknanya anak itu seorang yang fakir. Macam mana anak fakir ni? Anak fakir ni biasanya tak kerja lah. Macam anak-anak kita tu dikira fakir sebenarnya, sebab dia masih sekolah. Mana ada pendapatan, kita semua support anak kita, maka dikira fakir. Kalau kirakan dikira fakir anak-anak kita tu lah, sebab mereka masih tak bekerja. Itu. Kemudian sampai masih kecil, ataupun ada juga tua atau gila. Tua atau gila. Ada juga yang tua tapi tak bekerja. Kemudian ada juga yang gila. Oleh itu nafkah furuk yang masih kecil, furuk yang fakir, dan tak mampu bekerja, dan furuk yang fakir dan gila adalah menjadi tanggungjawab bapa. So menjadi tanggungjawab bapa. Sebab ada yang anak-anak cinta dia, ialah contoh anak istimewa kan, anak istimewa. Walaupun kadang umur dia dah 40 tahun, tapi disebabkan dia anak istimewa, dia tak bekerja. Apa kerja yang dia boleh buat? Dia anak istimewa. So yang jadi tanggungjawab siapa? Ayah lah. Kalau ikutkan maknanya kalau anak normal biasa dalam umur 25 dah bekerja dah. Apalagi kalau dah graduate, dah ada ijazah. Biasanya kalau anak ada ijazah dia masing-masing dah bekerja. Nak tak nak mereka akan cari kerja. Dan dia malu kalau hanya duduk kat rumah je tak ada kerja. Yalah dah graduate, dah ada diploma tapi tak ada kerja, malulah. Kebiasaan begitu, kita akan sama ada dia cari kerja sendiri dengan kawan dia, ataupun kita bantu dia cari kerja. Bagi anak yang tak ada kemampuan, anak gila, ataupun anak OKU, kan, anak yang kurang berkemampuan, kan, walaupun ataupun anak sindrom Down ni istilah kan, sindrom Down. Tak, apa kerja dia boleh buat? Tak ada kerja. Walaupun umur dah 30 lebih, umur 40 lebih, mana sebab oleh keadaan fizikal diri dia tadi, maka dia tak boleh nak bekerja. So jadi tanggungjawab adalah tanggungjawab ayah dia. Masih tanggungjawab ayah dia. Je tu. Kalau ayah tak ada, datuk lah tanggungjawab. Sebab memang dia sendiri pun tak mampu nak mencari duit untuk bekerja. Baik. Jika bapa tak ada, maka menjadi tanggungjawab datuk. Yang dimaksud dengan fakir di sini adalah tidak mampu bekerja. Itu maksud fakir tadi. Apa maksud fakir? Kata Muslim. Maksud fakir ni ialah anak-anak yang tidak mampu bekerja. Disebabkan oleh contohnya cacat, OKU kan, kurang daya upaya dan sebagainya. Gila. Ada yang anak gila pun ada. Kan? Ada yang kata sakit, terlantar macam tu je, tak boleh buat apa. Maka jadi tanggungjawab bapa. Bapa tak ada, datuk lah. Macam tu. Tetap kena bagi dia nafkah. Baik, kemudian jika anak itu telah balik. Kalau anak telah balik dan mampu bekerja, bapa tak wajib memberi nafkah sekalipun anak tidak bekerja. Nampak? Jika anak telah balik dan mampu bekerja, kalau ikutkan dia mampu bekerja, ikut pada kudrat dia, memang dia mampu bekerja, ikut dengan kelebihan dia, kepandaian dia, lepas tu sihat tubuh badan, lepas tu ijazah pun ada. Betul tak? Kalau ikutkan mampu dia bekerja, tapi masih tak bekerja, bapa tak wajib bagi nafkah. Bapa tak wajib bagi nafkah kalau ikutkan. Kalau anak tu telah balik, kalau sebut oleh Musannaf di sini. Tapi biasanya disebabkan anak tak bekerja, biasanya kita bantu jugalah. Mana yang tak bantu? Belikan motor lah, belikan kereta lah. Yalah tak bekerja, nak beli motor pun tak larat. Ayah lah beli motor. Tak apalah, nanti ayah belikan motor. Sian kau tak ada motor. Pergi mana-mana pun kan, terpaksa pinjam motor orang. Ayah beli motor. Ada yang mampu tu kadang belikan kereta. Je tu. Kadang kereta lagi mahal daripada kata ayah. Macam tu. Baik. Jika anak tidak bekerja kerana masih belajar, lihat pula pada ilmu yang dibelajari. Ni kalau anak belajar pula macam mana tuan? Jika anak tak bekerja
kerana masih belajar. Lihat kepada ilmu yang dia pelajari. Jika ilmu itu berkaitan dengan kewajipan dirinya, seperti ilmu akidah, ibadah, ia dianggap tidak mampu bekerja, dan bapa wajib memberi nafkah kepadanya. Kan anak yang masih belajar di universiti kan, kita kan, universiti ke di pondok ke mana pengajian dalam bidang Islam, terutama sekali bab akidah, bab ibadah, pengajian Islam. Jadi anak-anak itu kan dianggap tidak mampu bekerja. Dia dianggap tidak mampu bekerja. So bapa wajib beri nafkah pada dia. Ni kalau ilmu yang dia belajar berkenaan ilmu tadilah. Jika ilmu yang dia belajar itu ilmu fardu kifayah yang diperlukan oleh masyarakat, seperti ilmu perubatan, ilmu perindustrian dan sebagainya, dan dia tidak bekerja sedangkan dia mampu berbuat demikian, bapa mempunyai pilihan. Sama ada membenarkan anak tersebut terus belajar dan memberi nafkahnya, atau bapa tidak memberi nafkahnya yang menyebabkan anak tersebut bekerja. Mana ada pilihan lah. Macam tu. Dan biasanya kalau anak zaman sekarang ni, mereka ada pinjaman bank kan. Pinjaman untuk pelajaran. PTPTN lah, apalah tu lah, beasiswa lah dan sebagainya kan. Bagi anak yang cerdik kadang ada beasiswa gitu. Maknanya untuk diri sendiri dia tu lepas lah gitu. Untuk yuran belajar dia lepas lah. Betul tak? Untuk yuran belajar dia lepas lah gitu. Dan kebiasaan kita memang macam tu. Tak adalah kalau nak masuk universiti ni biasa keluar duit sendiri. Jarang lah. Ada tu ada, biasanya untuk permulaan je. Untuk pendaftaran biasa pakai duit sendiri. Tapi lepas tu ayah kata kau konolah buat pinjaman, PTPTN dan sebagainya. PTPTN pun kadang-kadang tentang dia tengok jugalah, kalau pencapaian tu baik kadang tak perlu bayar balik. Dia tengok dia punya pointer kan, pointer dia berapa kan. Kalau pointer dia baik, biasa kalau PTPTN tak perlu bayar balik berapa, 4 berapa, 4.6 kan, 4.6, 4.7, 35. Ha? 36. 35, 4.35 tak perlu bayar balik. 3.5 ke atas. Dia tak perlu bayar balik lah. Itu kelebihannya kalau anak yang dapat pointer yang baik. Macam tu. Saya ada seorang anak tu yang belajar dekat Kuim. Saya ada anak perempuan seorang belajar dekat Kuim itu, memang dia dapat pointer dia 4.65. 5 pointer dia, jadi dia tak perlu bayar balik. Dia kata. Itu kelebihan dia. Tapi kalau pointer dia rendah, terpaksa lah. Kenalah bayar balik. Saya 100 lebih kan. Dia tengoklah berapa yang dia pinjam. Macam anak lelaki saya yang Usim tu, dia pointer dia tak baik. Dia kena bayar balik. Kena bayarlah semula dengan PTPTN. Baik. Seterusnya, jadi jika ilmu yang pelajari ialah ilmu fardu kifayah yang diperlukan oleh masyarakat, seperti ilmu perubatan, perindustrian dan sebagainya, dan dia tidak bekerja sedangkan dia mampu berbuat demikian, so bapa ada pilihan lah. Bapa ada pilihan. So sama ada membenarkan anak tersebut terus belajar dan bagi nafkah pada dia, bantu dia, support dia sebagai segi kewangan, atau bapa tak bagi nafkah yang menyebabkan anak tersebut bekerja. Tapi sayanglah, kalau anak dah belajar tuan, dia minat nak belajar, sepatutnya kita support lah. Ini anak dah minat belajar, bapa buat duk je kan, hantarlah kau nak belajar tak nak belajar. Akhirnya budak tu peras lah. Bila peras dia berhenti ya. Dia berhenti, dia pun tak nak belajar, dah ada bekerja. Budak-budak ni kalau dah bekerja, dah pegang duit, memang susah nak belajar. Macam kita jugalah. Kalau kita dah pegang duit, memang nak pegang belajar balik sama belajar ni susah lah. Nak sonok kan. Itu juga budak-budaknya juga. Baik, kemudian keadaan nafkah. Cukup sadar tu tuan-tuan perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung pula keadaan nafkah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi mohon maaf. Saya buka soalan kalau ada sebelum saya tutup.
Ada tak? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala syafi'il anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyani fatta ya alim nawilana qulubana binuri ma'rifataka waftah lana futuhal bin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma wa fahma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu